Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut soal kembali untuk menjadi umat yang mulia, maka kita perlu kembali kepada asas kemuliaan itu sendiri. Asas kemuliaan balik kepada Allah, balik kepada Rasul. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Bagi Allah lah kemuliaan itu, bagi Rasul dan bagi orang yang beriman. Kalau kita kekal pada asas ini, maka kita akan kekal jadi umat yang mulia. Tapi masalahnya manusia Allah akan duga, Allah akan uji. Manusia akan lari daripada asas yang awal, iaitu kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, milik mukminin. Maka akan ada usaha untuk tukar kemuliaan itu bukan milik mutlak Allah, tapi boleh dikongsi oleh orang lain. Kemuliaan itu bukan milik Rasul yang tahu perkara gaib berdasarkan wahyu, tapi boleh dikongsi oleh orang lain. Kemuliaan mukminin itu mungkin hanya pada luarannya sahaja, tapi bukan hakikat mukmin, iman yang jelas kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang saya maksudkan tentang soal kemuliaan itu? Iaitu bila kita sebut yang bagi manfaat, yang bagi mudarat hanya Allah Azza wa Jalla, maka tak sepatutnya timbul lagi ada yang lain daripada Allah Azza wa Jalla yang boleh bagi manfaat dan mudarat. Masalah kita pemikiran orang Islam, kita tak tahu warisan dari mana. Ada kata warisan Hindu Buddha, ada kata warisan animisme. Tapi ia tetap ada dalam pemikiran kita. Saya sebut secara khusus orang Melayu, bukan kerana saya orang Melanau, tapi kita sebut yang bagi manfaat, yang bagi mudarat hanyalah Allah. Kita suka sekutukan Allah. Yang bagi manfaat dan mudarat, yang bagi manfaat si fulan, yang bagi mudarat hantu raya. Sampai bila akan kekal pemikiran seperti itu? Yang boleh menyelamatkan agama sudah pasti Allah. Agama ini milik Allah. Tapi kadang kita sekutukan yang menyelamatkan agama ini si fulan dan Allah. Ini masalah kita. Lari daripada konsep yang asal. Kemuliaan itu milik Rasul. Bila apa maksud kemuliaan milik Rasul? Apa sahaja yang datang daripada Rasul kita tak boleh pertikaikan. Kalau kita tengok isu paling mudah, kita tak payah tunggu lama, kita bagi panah daripada awal. Kalau kita baca sinar harian semalam, tak kiralah ada wartawan dia ataupun tidak, yang pergi tanya dekat artis apa pandangan artis tentang hudud tu buat apa? Tanyalah kepada pakar tentang hukum syarak. Ini ada artis boleh berkata hudud itu sesuai untuk orang Arab, tak sesuai untuk orang Melayu. Ini kalimah apa ni? Ini kalimah kufur. Yang bercakap itu boleh jadi kufur, yang menyiarkan boleh bawa kepada kufur. Kita takut kita yang beli pula jadi kufur nanti. Jadi kemuliaan Rasul dalam apa sahaja yang dibawa oleh Rasul tak boleh ada pertikaian. Dan bila kita sebut mukminin, mukminin yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, isu kita ialah isu minda yang sentiasa dijajah oleh iblis dan syaitan. Dijajah oleh hawa nafsu. Saya tak sebut dijajah oleh hantu raya, sebab kita tak bincang hantu itu wujud ataupun tidak. Memang dia tak wujud. Yang wujud barangkali hantu raya yang berkaki dua, yang berambut hitam, yang ambil hak orang. Itu hantu raya yang berjalan atas jalan raya. Yang tu jelas. Isu minda kita yang sentiasa menganggap di sebalik yang zahir itu ada batin. Ini kesan pemikiran batin dia.
Orang yang secara zahir buat baik, kita akan sentiasa tuduh ada udang di sebalik batu. Ya. Ada yang buat jahat, kita kata dah ada tujuan baik dia buat jahat. Ya. Ini asas minda yang rosak. Ya. Asas minda yang rosak. Sebab itu kita sebut mengamalkan sihir itu haram dan belajar sihir itu haram, walaupun dengan tujuan yang dikatakan untuk buat benda yang baik. Sebab asasnya sudah tidak betul. Ya, minta maaf saya sebut ada satu tempat dalam negeri kita ni diletak papan iklan merah tepi jalan, ya, bomoh sakti, bomoh ilmu hitam, sila hubungi nombor sekian. Kenapa ini masih wujud? Sebab ada market dia, ada pasaran dia. Kenapa masih ada filem hantu raya yang dilihat oleh orang kita? Sebab kita tengok. Bila dia tunjukkan filem tu? Malam Jumaat. Subhanallah. Hantu ni nak keluarlah malam lain. Apa keluar malam Sayyidul Ayyam, malam Jumaat? Tunggu malam lain, malam Minggu ke, keluar sekali dengan yang pergi pasar api, bukan pergi pasar malam, pergi kelab malam tu. Kenapa minda kita jadi begitu? Ya, saya sebut perkara ini tuan-tuan, isu minda kita, ya, kita tak bincang lagi soal filem itu haram ataupun halal. Filem itu realiti yang wujud dalam masyarakat. Tak timbul lagi soal adalah yang nak bincang lagi tengok TV ni sunnah tak sunnah, ini dah jauh sangat dah. Ya, filem realiti kehidupan, TV realiti kehidupan. Cuma bagaimana yang kita perlu isi benda-benda yang bawa kebaikan. Keluarkan sampah sarap. Ya, keluarkan sampah sarap. Selagi kita dokong filem-filem yang tak senonoh, yang tak tentu arah ni, selagi itu kita akan terjajah minda kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang kita mudah sangat lari daripada asas kemuliaan yang bawah. Kita mudah sangat tertipu oleh hawa nafsu, syaitan, ya. Taklid yang bukan hanya taklid dalam perkara ibadat, tetapi taklid dalam soal adat, istiadat, kepercayaan dan sebagainya. Ya, pasal apa si fulan tu lambat mati? Oh, dia ada bela saka. Bangsa mana dalam dunia ni ada saka? Bangsa Melayu je. Subhanallah. Jiran kita yang bangsa lain pun tak ada saka. Takkan malang sangat bangsa kita. Ya, bila dah lambat nak mati, macam mana nak buat? Buka atap. Nak bagi nyawa dia naik ke atas. Ya, kawan tu belum ajal lagi. Ya, ataupun oh dia lambat nak mati, letak apa lagi kat bawah tanah, bawah rumah. Saya tahu semua formula tu. Ya, tapi ini semua karut marut yang orang kita, termasuk yang cerdik pandai, sebahagiannya percaya. Punca dia apa? Dia lupa izzah itu milik Allah, milik Rasul dan milik orang yang beriman. Akhir sekali yang ingin saya sebut juga tuan-tuan sebagai mukaddimah pada malam ini ialah isu kita rujukkan sesuatu itu rujuk kepada siapa. Bila kita sebut isu agama, rujuk kepada pakar dalam bidang agama. Jangan tanya isu hudud kepada artis. Ya, kalau tanya isu hudud pada artis, subhanallah, saya ingat kalau tanya isu masakan kepada artis pun Chef Wan mungkin marah juga. Ya, ini isu agama, tanya kepada pakar agama. Dan kalau kita nak bercakap betul isu yang berkenaan, biar ia dibincang secara yang telus dan bersungguh-sungguh. Sebab itu tuan-tuan, ya, bila timbul sekejap beberapa bulan yang lepas isu, ya, tentang fatwa menyatakan bahawa tidak boleh mengeluarkan sesuatu daripada masjid melalui mikrofon sebelum subuh kecuali azan subuh, ya, ramai yang bising. Fatwa melulu lah, ya, tak faham perubahan masyarakat lah. Sedangkan itu membabitkan nas larangan daripada Rasulullah SAW. Sebab itu ada wartawan telefon saya warning dia orang, saya bagi tahu, ya, kalau you nak petik perkara ni, you hati-hati. Kalau you petikai hadis Nabi SAW, you boleh gugur syahadah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, bukan semua orang boleh faham semua perkara. Ya,
Bukan hanya semata-mata kita jumpa satu dua hadis maka kita akan faham semua perkara. Apatah lagi yang langsung tak tahu apa hadis, sehingga sebut alah hadis maudhu', hadis palsu pun hadis. Ya, itu lagilah mengarut, lagilah tidak betul. Ya, apa saja bila membabit soal agama, rujuk betul-betul kepada pakar dalam bidang agama berkenaan, yang betul memahami, yang betul membawakan nas, yang menjelaskan perbincangan yang bersungguh-sungguh. Kalau tidak, ya, kita akan kekal bawa isu itu berulang sehingga mengakibatkan imej, rupa paras, pemikiran umat Islam itu tercalar dan terus menjadi lemah. Itu saja dulu Tuan Musa.